Okey, cikgu dah tekan butang rakam. Jadi bila cikgu dah mula mengajar nanti, cikgu tak add dah pelajar tu dah. Nama yang cikgu tak tanda ni, nanti cikgu akan tanya dalam grup WhatsApp. Okey, kita mulalah ya. Okey, di awal-awal tadi cikgu ada beritahu hari ni cikgu nak buat kuis secara orang kata apa, secara mengejut. Jadi bila cikgu minta cikgu sebut nama, cikgu nak pelajar tu share cikgu nak pelajar tu buka kamera dan beri tahu keputusan yang dia dapat, tunjukkan apa keputusan yang dia dapat. Okey, jadi semalam kita dah belajar tentang thalassemia. Okey, kita dah belajar tentang thalassemia. Jadi cikgu kata semalam cikgu nak cikgu nak detailkan sikit. Cikgu janji semalam cikgu nak tunjuk rajah schematic diagram tu. Okey, sekejap Okey, Alia Bat, nampak tak skrin cikgu? Nampak cikgu. Okey, nampak dah. Okey, jadi kita sambung balik semalam sebab ada pertanyaan pelajar ni. Apa jadi kalau saya ni memang disahkan sebagai pembawa hemofilia, pembawa thalassemia. Jadi adakah bila saya makan makanan dalam diet yang menambahkan darah tu, saya makan ubat ke, hilang thalassemia saya. Okay, jadi thalassemia ni penyakit genetik jadi dia tak akan hilang lah. Kita cuma kalau awak ni thalassemia minor, awak cuma boleh amalkan langkah berjaga-jaga je lah. Awak makan, ambil banyak ferrum, zat folat, itu saja. Tapi benda tu still ada sebab awak adalah pembawa, awak carry genetik tu di dalam kromosom awak. Okey, kita sambung balik. Dia kata pasangan yang ingin berkahwin digalakkan menjalani pemeriksaan darah. Okey, sekarang ni bila kita nak berkahwin, selain daripada kita kena hadiri kursus kahwin, dia ada juga satu lagi ialah kena buat ujian darah. Sebab apa? Sebab kita sekarang nak cegah, bukan nak cegah, nak bantu mereka yang ada penyakit genetik ni. Okey, salah satunya ialah thalassemia. Kita nak nak kesan seawal mungkin kalau awak ada penyakit genetik. Jadi salah satunya ialah mengesan thalassemia. Dan kalau awak tengok dalam buku teks untuk lintasan sejarah tu, dia ada beritahu program saringan thalassemia telah diadakan di peringkat sekolah untuk khusus murid tingkatan 4 bermula tahun 2016 sampai sekarang. Sebab tu bila awak naik form 4, ada kan doktor datang ke bilik sakit, dia ambil darah tu sebab dia nak tahu, dia nak kesan siapa di antara awak ni adalah penghidap thalassemia, siapa di antara awak adalah pembawa thalassemia. Sebab apa? Sebab kos rawatan thalassemia ni mahal. Kos rawatan dia tu mahal dan lagipun Malaysia ni ramai yang kena thalassemia. Jadi sebab tu dia nak check. Jadi bila awak disahkan sebagai pembawa thalassemia, bila awak disahkan sebagai pembawa thalassemia, ada di antara rakan-rakan awak ni dia dapat surat kena pergi ke hospital kan, bila dah check ujian darah tu, dia dapat surat. Jadi mengesahkan dia adalah pembawa thalassemia. Jadi bila awak ni pembawa thalassemia, awak digalakkan berkahwin dengan orang normal. Maknanya kalau awak gewer-gewer lepas tu awak nak berkahwin, pergi buat ujian darah, tengok bakal suami awak ada thalassemia. So seeloknya kena
break lah, kena putus lah. Sebab apa? Sebab nanti anak awak bermasalah. Jadi kalau awak adalah pembawa thalassemia, awak digalakkan berkahwin dengan orang normal. Okey. Katakan awak ni normal, awak normal berkahwin dengan orang normal, maka tengok anak awak semua healthy children, tak ada masalah thalassemia. Okey. Untuk yang ni, cikgu nak awak buat lepas ni. Okey, cikgu nak awak buat lepas ni. Tak apa, yang ni biar dulu. Okey, kita nak pergi yang ni dulu. Okay, dia kata one in every 20 Malaysians are thalassemia carriers. Sebab apa Sebab dalam setiap 20 rakyat Malaysia ni, mesti dalam 20 tu ada seorang yang pembawa thalassemia. Dan kenapa kerajaan kita ni terlalu ni buat ujian darah nak kesan thalassemia ni? Sebab setiap tahun about 350 babies are born with thalassemia major. Setiap tahun lebih kurang 350 bayi yang dilahirkan ni ada thalassemia major. Dan thalassemia major ni awak, macam ni lah. Sama ada dia meninggal dalam kandungan ibu dia, organ dia pecah, jantung pecah, apa semua pecah ni. Ataupun kalau dia lahir pun dia akan bermasalah. Okay, kegagalan buah pinggang lah, pertumbuhan dia terbantut lah, dia cacat lah, banyak macam-macam. Dan kos rawatan dia ni sangat mahal. Sebab itulah yang kita nak kesan sangat-sangat ni. Jadi kalau awak adalah penghidap, pembawa, kalau pembawa tu kita nak suruh dia kahwin dengan orang normal. Okey, cuba kita tengok macam semalam ni. Okey, cuba kita tengok kalau ibu tu adalah pembawa. Ibu tu pembawa, dia tak sakit tapi dia bawa genetik. Tiba-tiba dia nak kahwin juga dengan kekasih dia memang penghidap thalassemia. Okey, doktor akan beri, cara ni ialah doktor akan beri kaunseling genetik. Ingat dia tak ada rawatan. Cuma bila dah sahkan awak ni pembawa, dah sahkan suami awak, bakal suami awak tu penghidap, doktor tak boleh nak buat apa-apa. Doktor cuma boleh beri kaunseling genetik. Ingat cara dia ialah kita akan beri kaunseling genetik. Kaunseling genetik. Kita nak suruh dia sedar. Kalau kahwin juga macam ni jadinya. Okey, so cuba kita tengok apa jadi. Okey, kalau bapa penghidap thalassemia, ingat tak semalam cik kata penyakit-penyakit genetik ni semua resesif. So T kecil. Okey, dia dua-dua resesif. So T kecil. Okey, berkahwin dengan ibu pembawa. So pembawa maknanya T besar, T kecil. Okay, meiosis macam biasa, maka terhasillah gamet T kecil, T besar, T kecil. Okay, berlakulah persenyawaan, susun elok-elok macam cikgu buat ni, maka dapatlah genotip anak dia T besar, T kecil, pembawa thalassemia. Okay, T kecil, penghidap thalassemia. Okay, T besar, T kecil, pembawa thalassemia. T kecil, penghidap thalassemia. So kalau awak pembawa, awak kahwin dengan orang penghidap, maka nisbah anak awak ialah awak tak ada anak normal. Sebaliknya anak awak pembawa thalassemia, okey, 2. Nisbah penghidap thalassemia, 2. Awak boleh ringkaskan macam cikgu, buat 1:1, maka peratusnya ialah anak awak 50% pembawa, tak kisah lelaki ke perempuan akan ada anak pembawa dan penghidap thalassemia. Tak kisah anak lelaki ke anak perempuan akan ada yang penghidap. Jadi doktor akan tunjuk keadaan ni dekat awak, dia tanya nak kahwin juga ke tak? Jadi kalau awak kata saya nak kahwin juga, saya tak kisah, saya nak kahwin juga. Okay, kalau awak nak kahwin juga, awak tanggunglah akibatnya. Anak awak akan ada penghidap 50%. Maknanya kalau awak kahwin dapat anak 5 orang ke 10 orang ke, peratusannya ialah 50% sakit. Okay, jelas Okay, jadi cikgu nak beri masa 5 minit.
Okey, cikgu nak awak buat ni sama macam cikgu ni, buat sama macam cikgu. Cikgu nak awak dapatkan nisbah dan peratus untuk situasi satu. Okey, kita pergi situasi satu dulu. Apa situasi satu? Cikgu awak nak cari yang ni. Cikgu nak awak cari kalau awak pembawa, awak kahwin dengan orang normal. Cikgu tahu dalam buku teks tu dah ada tapi cikgu tak suka. Cikgu kata dah cikgu tak suka cara dia buat tu, ringkas sangat. So sekarang 5 minit dari sekarang buat atas kertas si ibu pembawa kahwin dengan lelaki normal. Okay, nanti cikgu panggil nama, awak pun tekan present tu dah, buka audio, tunjuk dekat cikgu. 5 minit dari sekarang. Ibu pembawa kahwin dengan suami normal. 5 minit. Okey, kita nak tengok Damia Hafina, dapat tak? Cikgu baru je tulis. Allah Allah, baru tulis. 5 minit cikgu tunggu. Satu soalan, satu wakil daripada kelas mana-mana. So untuk situasi satu ni kita ambil kelas 5 Syifa Ibu pembawa kahwin dengan suami normal. Okey, kita cuba 5 Bina. Alia. Boleh Alia? Alia? Alia mana cikgu? Alia Farhana ke? Alia Farhana. Tengah tulis lagi cikgu. Tengah tulis lagi, lambatnya. Ni tadi si ada, Damia Hafina. Damia si ada? Jangan risau kalau salah cikgu betulkan. Kita ni belajar pada kesilapan. Dak lagi. Allah, dak lagi. Lamonyo.
Lamanya cikgu buat sekejap ya, 5 minit, tak sampai 5 minit. Farah Ainun. Farah Ainun siap dah? Tak siap lagi. Cikgu tunggu ni antara Damia Hafina atau Alia Farhana. Cepat. Nur Aisyah Mimi siap dah? Dah cikgu. Tak lagi. Dah. Dah. Tunjuk. Sekejap. Buka kamera awak, tunjuk kertas tak apa. Kalau tak pandai nak ni. Jangan malu. Salah tu biasa dah. Okey, fokus Fokus yang tu. Pusing-pusing, pening cikgu tengok. Okey, bapa normal kahwin dengan ibu pembawa thalassemia. So, bila normal T besar. Okey, kahwin dengan ibu pembawa T besar, T kecil. Okey, meiosis, lalu terhasil gamet T besar, T besar, T kecil. Okey, jadi bila normal kahwin dengan pembawa, kita dapati anak dia normal, pembawa thalassemia, normal, pembawa thalassemia. Jadi sebab itulah dia suruh pembawa kahwin dengan normal. Sebab nanti anak dia normal 50%, pembawa 50%. Maknanya akan ada juga anak dia normal 50%, anak dia pembawa 50%. Jadi bila awak buat macam ni, macam Syamimi buat ni, okey, dia dapat markah dia ni. Sebab apa? Sebab di tepi tu ada fenotip, genotip, meiosis, gamet, persenyawaan, gamet F2. F2 tu maknanya gamet filial yang kedua, anak dia lah. So awak boleh buat macam ni, sama macam Ain ni, tengok atas soalan. Kadang-kadang 10 markah, dapat free-free dah. Ataupun 6 markah full mark, dapat dah. Okey, bagus. Tahniah Ain dah. Okey, kita pergi kepada situasi yang kedua. Apa jadi? Okey, dengan molek soalan ni cikgu berhutang lagi dengan Damia Alia ni. Cikgu nak juga Damia dengan Alia ni. Okey, dengar soalan Tadi kita nak buat pembawa kahwin dengan pembawa. Pembawa, isteri pembawa kahwin dengan pembawa. Tadi pembawa dengan normal. Yang cikgu tunjuk tadi pembawa dengan normal. Pembawa dengan normal. Sekarang, pembawa dengan penghidap. Yang ni sekarang, pembawa dengan pembawa. Dua-dua tu pembawa. Suami pembawa, isteri pembawa. Okey, 5 minit dari sekarang. Pembawa dengan pembawa. Isteri pembawa berkahwin dengan suaminya pembawa dah. Okey, cikgu. Siap dah?
Kejap deh. Okay. Okay, Alia. Okay, Alia, boleh? Alia dah siap deh. Tengah sharing cikgu, boleh nampak dah ke? Tak nampak lagi. Alia tekan apa Saya share screen cikgu. Share screen, betul? Tapi tak nampak lagi Okey, sekejap. Boleh. Share, Boleh nampak dah ke? Ke tak nampak lagi? Nampak dah cikgu. Nampak dah cikgu. Tahu cikgu tak dapat Sekejap cikgu try juga. Lain nampak Nampak cikgu. Nampak cikgu. Apa cikgu tak nampak Sekejap Okey, sebab cikgu tak nampak, cikgu nak pelajar lain tolong semak. Okey, cikgu nak minta Amira Afrina semak. Betul ke tak? Sebab cikgu tak nampak ni. Cikgu rasa cikgu nak masuk dengan phone cikgu pula. Okey, Amira Afrina tolong semak. Betul tak dia buat? Betul dah cikgu. Ya ke betul? Cek satu-satu. So, tolong. Okey, cikgu masuk. Tak tahulah super attack. Okey, cikgu dah semak dah. Okey, betul lah. Okey, betul dah. Okey, terima kasih Alia. Betul dah. Cikgu dah tengok dah. Okey, boleh. Jadi awak tahulah ya, kalau naik soalan, memang macam itulah awak kena buat Okey, jadi cikgu back balik, cikgu akan share screen cikgu. Kalau naik soalan macam itulah, awak memang nak kena tahu sendiri. Kalau penyakit genetik, ikutlah apa-apa, dia memang resesif Sebab kalau dia dominan, semua daripada kita ni dah kena dah. Jadi kita dominan lah, sebab tu kita tapi kita tak pasti adakah kita ni pembawa ke. Bila kita akan tahu benda ni bila kita buat ujian darah lah. Okey, so yang ni dah settle Okey. Okey, Alia Bat, nampak tak skrin cikgu? Dok lagi. Nampak dah. Okey, so habis tentang thalassemia, katakan cikgu dah ajar ni pun awak tak faham lagi, boleh tanyalah. Okey, kita pergi sambung kepada penentuan jantina. Okey, kita sambung kepada penentuan jantina. Okey, lelaki mempunyai 44 tambah XY kromosom. Ingat kenapa 44 tambah XY cikgu? 44, 45, 46. Kita normal, so lelaki ke, perempuan ke, kita normal, kita ada 46 kromosom. Dan di belakang ni XY ni adalah kromosom seks. Jadi bila kita tengok 44 tambah XY, XY itu menunjukkan dia adalah lelaki. Jadi lelaki mempunyai 44 tambah XY kromosom. Manakala perempuan 44, 45, 46. 46 kromosom. Cuma di belakang kita ni XX. Okey, ingat lelaki XY,
perempuan XX. Jadi kalau cikgu tengok, oh 44 tambah XX, maknanya dia adalah perempuan. Okay, boleh beza lelaki XY, perempuan XX. Sperma yang dihasilkan oleh testis ialah haploid. Maka bila dia haploid, dia separuh, maka kita akan bawa 23 je lah sebab separuh. Faham dia? Yang ni 46 ni kenapa cikgu? Sebab ni sel soma, sel semua tubuh badan kita. Tapi kalau sperma, ovum, dia bawa separuh. Jadi bila separuh, maka dia bawa 23. Cara nak tulisnya 22 tambah X dan 22 tambah Y. Cikgu saya tak faham. Tak apa. Lepas ni cikgu terangkan. Okey, untuk lelaki ni, kerana dia ni adalah XY, maka spermanya ada dua jenis. Okey, cikgu ulang sekali lagi deh. Lelaki ni, sperma dia ada dua jenis. Iaitu jenis X dan jenis Y. Sebab tu cara nak tulis dia 22 tambah X dan 22 tambah Y. Kenapa? Sebab lelaki ni 44 tambah XY. Jadi sperma dia ada dua jenis, X atau Y. 22 tambah X, 22 tambah Y. Jadi, macam mana dia nak tahu dia dapat anak lelaki ke perempuan? Berdasarkan sperma yang bersenyawa masa tu. Berdasarkan sperma yang bersenyawa dengan ovum. Kenapa cikgu? Sebab kalau oosit sekunder, ingat oosit sekunder ni ovum ke? Cikgu dah ajar masa tingkatan 4. Kalau dia tidak bersenyawa, kita panggil oosit sekunder. Kalau bersenyawa, kita panggil ovum. Jadi oosit sekunder yang dihasilkan oleh wanita, kita hanya bawa satu je kromosom. Satu jenis je kromosom. Sebab apa cikgu satu jenis? Sebab kita 44 tambah XX. Jadi kita bawa sejenis saja, iaitu 22 tambah X. Tak faham? Okey, macam ni deh. Okey, cuba tengok. Okey, cikgu nak ceritakan. Cuba tengok deh. Okey, katakan ni bapa. Memanglah kita genotip untuk bapa tu 44 tambah XY. Ibu 44 tambah XX. Okey, bila berlaku meiosis, maka terhasillah gamet. So sebab lelaki ni XY, maka sperma dia ada dua jenis. Iaitu ada sperma yang bawa 22 tambah X, ada sperma yang bawa 22 tambah Y. Okay, wanita, kita memang ada sejenis saja. Tapi kalau awak nak tulis macam ni pun tak apa. 22 tambah X. Sebab apa? Sebab kita XX. Boleh? Okey. Bila berlaku persenyawaan, macam mana kita nak tahu ni dia dapat anak lelaki ke anak perempuan? Kena tengok sperma yang jenis dia tu bersenyawa tu. Okey, katakan contoh sperma tu jenis X. Bersenyawa dengan oosit ovum kita. Ovum kita memang bawa X. So maka 22 tambah X tambah 22 tambah X, maka kita akan dapat 44 tambah XX. Maka katakan pada masa tu kun fayakun yang jenis X, sperma jenis X bersenyawa dengan oosit sekunder X, maka dapatlah dia anak perempuan. Okey, katakan kalau sperma jenis Y bersenyawa dengan ovum jenis X, oosit jenis X, maka dapatlah dia anak lelaki. Sebab 44 tambah XY. Dapat anak lelaki. Okey, apa-apa kita kena tengok sperma jenis apa yang bersenyawa. Jadi kalau kita buat schematic diagram, sebenarnya kita tak boleh nak tentukan kita akan dapat anak lelaki ke anak perempuan ke, sebab kita tak tahu sperma tu jenis apa yang bersenyawa dengan oosit kita. Okay, jadi peratusan nisbah bila awak mula je kahwin ke apa nak merancang anak, sebenarnya nisbah peratusan kita nak dapat anak lelaki ke perempuan ialah 50%, 50%. Maknanya kebarangkalian nak dapat anak lelaki perempuan ni ialah 50-50. Sekejap Assalamualaikum Kak. Dia kelah Kak Lon.
2,5. Oh, tak ada ke apa. Okey, cuba awak tengok Yang ni yang cikgu kata tadi. Persenyawaan antara satu sperma, kalau jenis sperma tu jenis X, bersenyawa dengan ovum oosit sekunda. Bila bersenyawa kita kena panggil ovum Kalau sebelum bersenyawa oosit sekunda. Jadi sebab ni dia dah bersenyawa, maka satu sperma 22 tambah X bersenyawa dengan ovum 22 tambah X, maka terhasillah XX ni ialah anak perempuan. So dapatlah dia baby perempuan. So nampak sperma jenis X bersenyawa dengan ovum jenis X, maka dapatlah 44 tambah XX, dapat baby girl. Okey, kalau persenyawaan tu jenis Y, okey, katakan masa tu bersenyawalah sperma jenis Y dengan ovum X, memang ovum kita X, maka XY dapatlah baby lelaki. Jadi kesimpulannya apa-apa pun sperma suami lah yang menentukan jantina anak. Okey, sperma suami lah yang menentukan jantina anak. Jadi awak tak bolehlah nak merancang, anak satu nak anak perempuan, yang kedua nak anak lelaki, yang ketiga anak perempuan balik, tak boleh. Semuanya bergantung kepada sperma suami. Jadi kebarangkaliannya ialah 1:1, iaitu 50%. Jadi sebab tu kalau awak tengok kadang-kadang dia dapat 4 orang anak pun semua lelaki. Sebab apa? Kita tak boleh buat apa-apa sebab kebarangkalian nak dapat anak lelaki 50%, 50%. So ada kadang-kadang orang tu dapat anak 6 orang semua perempuan. Sebab memang tak boleh buat apa-apa. Kebarangkalian dia ialah 50% lelaki, 50% perempuan. Okey? Jelas ni? Okey. So now kita masuk ciri terangkai seks. Okey, untuk ciri terangkai seks ni kena hati-hati sikit. Okey, nanti cikgu bagi tahu kenapa kita kena hati-hati untuk tajuk ni. Okey, gen-gen yang mengawal ciri tertentu yang terletak pada kromosom seks tetapi tidak terlibat dalam penentuan ciri seks dikenali sebagai gen terangkai seks. Ni apa pula ni? Okey. Gen-gen yang mengawal ciri tertentu yang bawa tentang penyakit-penyakit ni, dia ni terletak pada kromosom seks. Maknanya dia kacau dekat kromosom seks. Dia kacau ke apa cikgu? Dia kacau yang tadi lah, yang XX dengan XY tadi. Dia tak kacau autosom. Ingat semalam cikgu ada ajar karyotik. Kalau bila kita susun 1 sampai 22 tu kita panggil autosom. Yang nombor 23 ni, ini yang kita panggil kromosom seks. Sama ada XX atau XY. So kromosom seks ni ialah yang menentukan jantina. Jadi ada ciri-ciri berkaitan dengan penyakit-penyakit ni, dia kacau kromosom seks. Sebab dia terletak pada kromosom seks. Tetapi tidak terlibat dalam penentuan ciri seks dikenali sebagai gen terangkai seks. Maknanya dia ni adalah gen yang bawa penyakit tetapi duduk dekat kromosom seks. So kita panggil gen yang bawa penyakit ni ialah gen terangkai seks. Maksudnya gen tu terlekat, duduk, berada bersama dengan kromosom seks. Jadi kita panggil gen tu ialah gen terangkai seks. Dia pergi duduk berangkai dekat kromosom seks. Jadi gen apa cikgu yang bawa benda penyakit ni? Yang duduk dekat kromosom seks ni ialah gen-gen buta warna dan hemofilia. Jadi siapa-siapa yang ada buta warna dengan hemofilia ni maknanya gen ni dia duduk dekat kromosom seks awak. Dan dia hanya duduk pada kromosom jenis X. Boleh ke? Dia pergi duduk dekat kromosom X sahaja. XX, XY. So dia kacau hak ni lah. Sama ada yang ni atau yang ni. Y dia tak kacau. Jadi dia cuma duduk terangkai. Dia pergi duduk melekat pada kromosom X. Dia bawa tentang penyakit buta warna dan hemofilia. Jadi siapa-siapa yang ada buta warna dan hemofilia ni, maknanya awak ni ada gen yang
bawa penyakit buta warna atau hemofilia dan duduk terlekat pada kromosom jenis X. Boleh? Cikgu rasa cikgu dah guna perkataan yang paling mudah dah untuk awak faham. Okay, jadi gen-gen ini kita panggil gen-gen terangkai X. Kenapa cikgu gen terangkai X? Sebab dia pergi duduk pada kromosom X. Sifat buta warna dan hemofilia disebabkan oleh gen resesif. Awak pun kena ingat apa-apa penyakit pelik-pelik ni semuanya resesif. Jadi dia adalah gen resesif terangkai pada kromosom jenis X. Okey, kromosom Y adalah lebih pendek daripada kromosom X dan tidak mempunyai banyak alel seperti kromosom X. Maka bagi lelaki, mana-mana trait yang disebabkan oleh alel dominan atau alel resesif pada kromosom X sahaja yang akan ditunjukkan. So kalau lelaki ni dia kacau dekat X je lah. Y tu selamat. Okay, tapi perempuan ni XX tu. Kita ada dua lah X. Okey, sekarang kita tengok buta warna. Buta warna merupakan keadaan seseorang itu tidak dapat membezakan warna tertentu, iaitu warna merah dan hijau. Jadi untuk orang buta warna ni, dia cuma tak boleh bezakan dua jenis warna sahaja, iaitu merah, hijau. Itu je. Warna merah dan hijau. Buta warna ni, apa-apa penyakit ingatlah, disebabkan oleh alel resesif yang cuma dibawa oleh kromosom jenis X. Ingatlah kalau penyakit terangkai seks ni dia cuma duduk dekat kromosom X. Dan kebanyakan penghidap buta warna ialah lelaki. Okey, ada pelajar tak puas hati dekat sini. Tiap-tiap tahun cikgu jumpa pelajar, dia akan tanya, "Apa cikgu, kenapa lelaki? Kebanyakan penghidap buta warna, kan cikgu kata dia duduk dekat X je. Perempuan lagilah XX tu cikgu." Okey, kita akan tengok. Dalam kajian pewarisan trait terangkai seks, kromosom X dan Y sentiasa ditunjukkan semasa menulis genotip. Alel dominan diwakili oleh huruf besar, manakala alel resesif diwakili oleh huruf kecil pada kromosom X. Okey, jadi kenapa lelaki ni kebanyakannya ialah penghidap buta warna? Okey, cuba awak tengok deh. Kalau normal, katakan normal lelaki. So normal kena B besar lah. Sebab kalau buta warna resesif. Okay, jadi kita hanya tulis dekat X saja. Ingat dia hanya kacau dekat kromosom seks X. So bila X B besar Y, maka dia adalah lelaki normal. Boleh? Cikgu, kenapa Y tu tak tulis? Sebab cikgu kata dah tadi. Kalau terangkai seks dia cuma kacau kromosom X. Y jangan tulis. Okay. Kalau perempuan B besar kena tulis dua-dua. Sebab dia memang pergi duduk dekat kromosom X. Jadi X B besar maknanya dia perempuan normal. Okey. Kita pergi yang ni dulu. Biar dulu pembawa tu. Okey, kalau dia adalah kalau dia katakan dia ni buta warna, maka kita tulis X B kecil Y. Terus dia tulis X B kecil Y. B kecil tu maknanya resesif, dia ada buta warna. So maknanya memang 100%. Bila dapat macam ni, memang buta warna lelaki tu. Okay, kalau perempuan buta warna, kita kena tulis X B kecil. Boleh? Itu memang buta warna wanita. Okay, kalau pembawa, cuba tengok. Pembawa ni maksud cikgu, dia sehat. Dia tak buta warna, cuma dia bawa. Dia bawa dalam genetik dia tu ada benda tu. Ada benda buta warna. Dia tak sakit. Okay, so kita tulis X B besar, X B kecil. Okay, soalan cikgu. Kenapa lelaki tak ada buta warna? Okay, Nasuha. Kenapa lelaki tak ada buta warna? Kenapa dia tak ada pembawa? Kenapa dia tak ada pembawa lelaki ni? Nasuha. Sebab buta warna tu berlaku dekat X je. Okey, dia berlaku dekat X je. Maksudnya kalau buta warna tu kena dekat X, dia jadi buta warna terus tu. Jadi lelaki XY ke? Bila XY, boleh tak kita nak tulis dekat Y tu? Tak boleh.
Tak boleh. Jadi sebab tu lelaki ni paling ramai. Kebanyakan penghidap buta warna ni ialah lelaki. Sebab lelaki dia tak ada pembawa. Dia cuma ada normal dengan sakit terus. So dia tak ada pembawa. Sebab tu lelaki dia tak ada pembawa. Jadi kebanyakan penghidap dia sama ada dia normal ataupun dia penghidap. Tu je kebarangkalian dia. Kita tak apa perempuan. Kita sama ada kita normal, pembawa dan penghidap. Okay, jelas Okay, cuba kita tengok yang ni lah yang cikgu kata tadi. Kalau awak ni buta warna, jadi awak memang tak nampak lah benda ni. Sebab apa? Sebab awak tak boleh nak bezakan warna hijau dengan warna merah. Tapi kalau orang normal, kita nampak yang ni di luar ni ialah hijau, yang ni ialah nombor 2. So bila awak nampak tu, awak masih lagi normal. Kalau orang buta warna, dia memang tak nampak. Contoh kita nampak lampu merah, kuning, hijau. Dia nampak kuning, dia cuma tak nampak merah dan hijau. So dia nampak gelap dengan putih je lah. Dia tak nampak lah. So kalau dia bawa kereta, dia nampak warna kuning sahaja. Merah dan hijau dia tak nampak. Okay, jelas So tolong ingat benda ni. Ingatlah kalau apa-apa penyakit dia mesti resesif. Okay, so bila perempuan buta warna, kita akan tulis XB kecil, XB kecil. Kalau lelaki, XB kecil. Y jangan koset. Okay, Y tak ada apa-apa. Okay, jelas Okay, ni dia punya, kalau awak buat lesen memandu, kita biasanya akan ada ujian Ishihara. Okay, awak kena menjalani ujian Ishihara untuk mengenal pasti pewarisan buta warna. Dan kalau di bilik kesihatan tu kita ada ujian Ishihara. Jadi kalau awak ni normal, awak nampak ni, ini ialah nombor 36. Tapi kalau orang yang buta warna, dia tak nampak hijau, dia tak nampak merah. Okey, cuba kita tengok kalau bapa normal kahwin dengan ibu pembawa. Cikgu, kenapa dia tulis normal sini? Ialah memang dia normal, cuma dia bawa genetik tu. So kita akan tulis XB besar, Y jangan tulis apa-apa. Kahwin dengan pembawa, XB besar, B kecil. So dapatlah macam ni. Okay, gamet dia. Jadi anak dia, cuba awak tengok. Kalau orang normal kahwin dengan pembawa, maka anak dia perempuan, sebab XX, perempuan normal. Dia akan ada anak lelaki yang normal. Dia akan ada perempuan pembawa. Tapi dia akan ada 25% anaknya buta warna lelaki. Dan ingat, bila awak dapat fenotip ni, awak kena tulis perempuan normal, perempuan pembawa. Jangan tulis pembawa normal sebab kita nak tahu jantina dia. Tertinggal je jantina tu salah. Okey, dapat Okey, cuba tengok. Ni contoh cikgu buat. Okey, katakan contoh lelaki ni buta warna, kahwin dengan wanita pembawa. So dapatlah XB kecil sebab dia buta warna, Y, dengan pembawa, B besar, B kecil. So tengok apa jadi pada anak dia. Okay, wanita pembawa, wanita buta warna, lelaki normal, lelaki buta warna. So anak dia, kalau soalan tanya, dengan molek soalan cikgu, berapa peratus anaknya buta warna? Cikgu tak tanya lelaki ke perempuan. Cikgu tanya berapa peratus anaknya buta warna. Cikgu nak Fatihah Amisa. Cikgu dah buat siap-siap dah. Awak cuma jawab soalan cikgu. Berapa peratus anaknya buta warna? Fatihah Amisa. 50 cikgu. Yes, 50% anak dia sakit. Okay, cikgu tak tanya lelaki ke perempuan. Cikgu tanya berapa peratus anaknya memang buta warna. So, 50%. Kalau soalan cikgu tanya berapa peratus anaknya normal, pun 50%. Cuma awak pecahkanlah. Sorry, bukan yang ni lah. Okay, 50%. Iaitu lelaki normal dan wanita pembawa. Okay, jelas yang ni pula lelaki normal yang tadilah kahwin dengan wanita pembawa. So dapat macam ni yang ni yang contoh buku teks tadi. Okay, setakat ni lah. Ada nak tanya apa-apa?
Sebelum cikgu masuk hemofilia. Ada nak tanya? Boleh ni kalau cikgu habiskan tajuk ni. Boleh ni. So kalau cikgu habiskan esok hari Sabtu kelas 8.30 boleh cikgu masuk bab 12. Okey, so cikgu sambung sikit lagi. Hemofilia. Awak jangan tertukar dengan thalassemia. Okey, ni hemofilia. Okey, hemofilia merupakan keadaan darah yang tidak dapat membeku secara normal disebabkan kekurangan faktor pembekuan darah. Okey, hemofilia ni macam ni lah, kalau katakan awak luka sikit, darah awak tak berhenti, 3, 4, 5 jam pun keluar banyak. Itu hemofilia. Okey, kenapa cikgu dia jadi macam tu? Kerana kekurangan faktor pembekuan darah. Darah dia tak boleh membeku, darah dia tidak berhenti. Keluar. Kalau kita panggil tumpah darah. Ya tu, hemofilia lah tu. Okey. Hal ini mengakibatkan pendarahan berlebihan secara dalaman atau luaran dan kalau dibiarkan dapat menyebabkan kematian. Dulu masa cikgu mengajar di Salo dulu, cikgu ada 2 orang anak murid yang ada penyakit hemofilia. Okey, yang ada penyakit hemofilia. Dia memang tak boleh buat amali sebab kalau buat amali takut terkena pisau ke apa, dia akan berdarah tak berhenti-henti, dia boleh mati. Dan kadang-kadang pelajar tu dia tak boleh tulis esei banyak-banyak, buat latihan banyak-banyak, tak boleh sebab nanti dia luka dalaman. Dia akan jadi macam lebam. Maknanya di dalam tu sudah luka. Okey, hemofilia disebabkan kehadiran allele resesif. Kan cikgu ada bagi tahu tadi apa-apa penyakit pelik-pelik genetik ni resesif. Allele resesif yang juga duduk pada kromosom X. Kacau kromosom X. So ingatlah 2 penyakit yang duduk pada kromosom X iaitu buta warna dan hemofilia. Dan faktor ini menyebabkan lelaki menjadi penghidap hemofilia berbanding wanita. Perempuan hanya mendapat hemofilia jika terdapat 2 allele resesif pada kedua-dua kromosom X. Jadi anak murid cikgu yang 2 orang hemofilia tu memang budak lelaki. Dua-dua budak lelaki, adik-beradik. Okey, so cuba kita tengok cara nak tulis dia. Ingatlah kalau H besar tu normal, dominant, H kecil allele resesif. Okey, cuba kita tengok. Kalau lelaki normal, kita akan tulis macam ni. H besar X, H besar Y. Kenapa tak tulis dekat Y? Dia tak kacau Y. Dia kacau X sahaja. Okey. Kalau perempuan normal, X, H besar, X, H besar. Okey, kita pergi yang hemofilia dulu. Kalau lelaki tu sure ada hemofilia, maka X, H kecil, Y. Jangan kosek Y tu. Okey? Kalau perempuan ada hemofilia, X, H kecil, X, H kecil, hemofilia. Okey, kalau pembawa, ni pembawa. X, H besar, X, H kecil, lelaki ingatlah tak ada pembawa. Kenapa dia tak ada pembawa? Sebab dia X, Y. Y tak boleh nak tulis, tak ada. Okey, jelas Okey, ni hemofilia yang cikgu kata pelajar cikgu. Dia tak boleh buat kerja berat, dia tak boleh waktu SPM dia pun dipanjangkan waktu menjawab sebab kalau dia tulis banyak-banyak nanti berlaku luka dalaman, nanti penuh tubuh dia dengan lebam-lebam. So bila nampak lebam macam ni maknanya di dalam tubuh dia dah luka dah. Luka sendiri dah. Ni macam ni. Okey, luka lah tu maknanya di bawah, di dalam tubuh dia tu dah luka. Dan kalau dia luka dia tak berhenti keluar. Darah dia keluar banyak. So itu ialah hemofilia. Okey, cuba kita tengok bapa normal. Okey, bapa normal kahwin dengan perempuan pembawa. Yang ni yang kes di sekolah cikgu tu. Ayah dia normal, kahwin dengan ibu dia memang pembawa. So jadilah macam ni. Cuba awak tengok X, H besar, Y. So X, H besar, X, H kecil. Maka hasillah gamet. Awak tulis gamet. Okey. Jadi terhasillah anak dia semua perempuan normal. Okey, sorry. Perempuan normal tetapi pembawa. Lelaki normal
dan lelaki penghidap hemofilia. Dan tak silap cikgu, anak lelaki dia ada berapa orang? Cikgu lupa dah. 4 orang kot. Tapi 2 daripadanya penghidap hemofilia. Okey, penghidap hemofilia. Sebab dia tengok atas kebarangkalian dah. Jadi anak lelaki dia 25% normal, 25% penghidap hemofilia. Perempuan dia semua normal. Anak perempuan dia semua sihat. Okey? Boleh faham deh. Okey, yang ni, yang tadi apa normal kan? Normal kahwin dengan pembawa. Cikgu dah buat dah. Okey, cuba kita tengok kalau lelaki normal nak kahwin juga dengan wanita hemofilia. So cuba kita tengok apa jadi. Okey, kalau lelaki normal kahwin dengan wanita hemofilia, so dia akan jadi macam ni. XH besar Y, XH kecil, XH kecil. Okey, so dia dapat XH besar, XH kecil, wanita pembawa. Lelaki, kalau dia dapat je anak lelaki dia tak kisahlah berapa orang, keluar je anak lelaki, confirm hemofilia. Nampak tak sini? Anak perempuan dia sihat tapi dia bawa. Tu maksud cikgu tadi. Sebab tu bila kita nak berkahwin, dia akan buat ujian darah. So katakan awak ni, awak adalah hemofilia. Nak kahwin dengan lelaki normal. Doktor akan beri macam ni lah. Doktor kata, awak sebagai seorang lelaki, awak nak tak anak lelaki awak semua hemofilia. Jadi kalau awak nak teruskanlah. Okay, jelas Sebab dia memang chances dia, peluang dia, anak perempuan dia memang sihat. Tapi anak lelaki keluarlah 4 orang ke, seorang ke, 5 orang anak lelaki semua ke, memang confirm hemofilia dah. Okay. Okey, akhir sekali kita pergi kepada kebolehan menggulung lidah dan bentuk lekapan cuping telinga. Okey, kebolehan menggulung lidah serta bentuk lekapan cuping telinga merupakan ciri-ciri yang boleh diwarisi daripada ibu bapa kepada anak-anak mengikut hukum Mendel. Kebolehan menggulung lidah dikatakan sebagai satu trait dominan. So kalau awak boleh menggulung lidah, maka awak adalah dominan. Kalau cikgu tak boleh, maka cikgu adalah resesif. Okey, bentuk cuping telinga tidak melekat. Okey, bentuk cuping telinga tidak melekat. Ni tidak melekat. Yang ni, bentuk cuping telinga tidak melekat adalah dominan terhadap cuping telinga melekat. So siapa yang ada telinga macam ni, awak resesif. Kalau orang yang tak melekat macam ni, dominan. Kalau boleh gulung lidah, dominan. Yang ni resesif. Okey, jelas Okey, pedigree keluarga. Cikgu rasa yang ni dah belajar masa form 2. Okey, pedigree atau silsilah keluarga boleh dianalisis untuk menyiasat pewarisan ciri manusia. Kalau awak Google, tak silap cikgu penyakit thalassemia kot rasanya. Cikgu pun lupa dah. Kalau kita Google, kita jumpa yang pedigree silsilah keluarga diraja British. Keluarga diraja British, memang diorang ada memang diorang ada ni thalassemia ke? Nantilah cikgu sharing balik, nanti cikgu cari. Okey, jadi bila kita buat pedigree, kita dapat satu carta aliran melalui beberapa generasi untuk menunjukkan perhubungan keturunan dan pewarisan ciri yang dikaji daripada nenek moyang sepunya kepada individu dalam generasi semasa. Maknanya bila kita buat pedigree, silsilah keluarga tu, kita akan nampaklah kita ni dalam keluarga kita tu ada apa? Ada pewarisan apa? Okey. Analisis pedigree keluarga membolehkan ahli genetik membuat ramalan tentang pewarisan ciri gen yang berkenaan dan juga mengenal pasti sifat dominan gen atau sifat resesif gen. Biasanya ciri gen dominan muncul dalam semua generasi, manakala ciri gen resesif mungkin tersembunyi dalam generasi-generasi tertentu. Jadi kalau awak tengok rajah 11.2, ni yang ni untuk hemofilia. So kalau awak tengok, yang ni lelaki normal. Dia ada bagi dah petunjuk. Kalau kadang-kadang soalan exam ni dia suka bagi salah silah macam ni. Lepas tu dia suruh pula, dia tanya pula, kalau yang ni kahwin dengan yang ni macam ni jadi apa? So sebab tu kena pandai tengok. Okay. Jadi kalau 4 segi macam ni, normal.
Dia kahwin dengan hemofilia. So, dapat anak macam ni. Lepas tu nanti yang ni kahwin pula dengan yang ni. Nanti dia suruh kira berapa persen. Jadi kalau awak Google yang cikgu rasa yang salah silah di Raja British tu panjang. Jadi nak ayatnya dalam satu salah silah tu kita akan dapat tengok siapa normal, siapa yang ada penyakit tu. Kenapa dia ada? Sebab dia ada allele resesif. Okay. Yang ni tak payah buat lah. Okay, penat awak nanti nak kena cari. Ni gini. Tak payah. Okay, so kita pergi kepada praktis formatif. Jadi kita sebenarnya kelas kita habis pukul 1. Cikgu nak sehingga nak sampai pukul 1 tu awak siapkanlah praktis formatif, sumatif. So insya-Allah esok pukul 8.30 kita akan masuk variasi bab 12 dah. Okay. Okey, kita pergi soalan 1. Seorang perempuan mempunyai kumpulan darah B heterozygot, manakala seorang lelaki mempunyai kumpulan darah A heterozygot. So bila sebut heterozygot, AO kahwin dengan BO. Jika pasangan ini mempunyai sepasang anak kembar tak seiras. Ingat awak dah belajar masa form 4 ni, anak kembar tak seiras. Maksud tak seiras maksudnya tak sama. Apakah kebarangkalian kedua-dua anak itu mempunyai kumpulan darah A? Terangkan pewarisan kumpulan darah keluarga ini menggunakan gambar rajah skema. Bila soalan nak gambar rajah skema, awak kena buat macam ni. Okey, so dia kata apa kebarangkalian kedua-dua anak kembar yang tak sama tadi, tak seiras tu mempunyai kumpulan darah A. So awak pun tengoklah, kumpulan darah A. Jadi kebarangkalian dia ialah 1/4, maknanya 25% peluang untuk anak kembar tu mempunyai darah A. Okey, 1/4 bersamaan dengan 25%. Okey, soalan 2. Seorang perempuan yang heterozygot bagi hemofilia. Bila sebut heterozygot maknanya dia pembawa. Betul tak? Iaitu dia XH besar, XH kecil. Hetero tu maksudnya tak sama. Berkahwin dengan seorang lelaki normal. So XH besar. Y tak payah tulis. Apakah kebarangkalian mereka mendapat anak lelaki yang menghidap hemofilia? So untuk jawab soalan nombor 2 pun awak buatlah rajah skema. Kemudian barulah awak jawab. Kebarangkalian nak dapat anak lelaki hemofilia ialah 50%. Bila sebut soalan macam ni kan, awak kena buat rajah skema. Okey, soalan 3. Seorang lelaki yang homozygot bagi kebolehan menggulung lidah. Menggulung lidah tadi dominan ke? So bila dia homozygot maknanya L besar. Okey, menggulung lidah ke dominan. Berkahwin dengan perempuan yang heterozygot bagi kebolehan menggulung lidah, maknanya L besar, L kecil. Apakah implikasi kacukan ini? Nak jawab soalan 3 pun kena buat rajah skema, barulah dapat jawapan ni. Okey? Jadi untuk soalan praktis ni awak kena buat rajah skema. Soalan 1, soalan 2, soalan 3 buat rajah skema, barulah awak salin jawapan dia ni. 2 dan 3 ni. Okey, and then siapkan praktis formatif dan kita jumpa esok lah. Okey, ada apa-apa nak tanya? Kalau awak nak esok tak payah ada kelas, kita jumpa hari Isnin. Cikgu bertanya pendapat awak ni. So esok boleh siapkan praktis sumatif. Cikgu okey je. Boleh juga cikgu. Tak Boleh payah juga. ada. Okey, cikgu okey je, cikgu boleh terima ni. Okey, so kita jumpa hari Isnin dah pukul 8.30 pagi, minta bangunlah. Cikgu pun kadang malah juga 8.30 ni awal sangat. Jadi cikgu bagi peluang Sabtu esok siapkan praktis sumatif formatif. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama.